Bismillahirrahmanirrahim. Atuk. Oh, Atuk. Penyamun, penyangak dan pembunuh bersiri laknatullah. Nampaknya Atuk terkejut badak bersama konco-konco Atuk. Saya Jufazli Syekh Ahmad masih hidup bebas dan terselamat daripada satu konspirasi penculikan politik yang Atuk buat dengan sangat-sangat jahat ke atas saya 3 hari lalu. Atuk, saya lihat Atuk semakin takut, semakin huru-hara bersama orang-orang Atuk. Kerana Jufazli Syekh Ahmad telah membuat laporan dan pendedahan kepada 32 juta rakyat. Atuk gagal untuk menculik dan membunuh saya. Dengan cara mengupah beratus-ratus orang konco-konco Atuk di Kuala Lumpur. Sangat-sangat bahaya, Atuk. Saya Jufazli Syekh Ahmad masih hidup bebas, masih bernyawa, dan semakin berani bersuara selepas Atuk kantoi buat kerja setan depan saya. Sangat zalim, sangat kejam, Atuk. Untuk tahun 2023, hang kantoi bersama orang-orang hang menculik Jufazli Syekh Ahmad dalam satu bangunan. Malah mengurung Jufazli Syekh Ahmad berjam-jam. Paling sadis, Atuk kantoi nak bunuh saya secara perlahan-lahan pada malam itu. Atuk, cover-cover sikit perasaan takut, perasaan malu, perasaan koyak mental anda bersama konco-konco anda yang membawa segerombolan penculik dan pembunuh upahan untuk memerangkap saya di tengah-tengah Kuala Lumpur. Selepas saya memuat naik video pengakuan eksklusif dalam YouTube ini, saya cukup hairan kenapa seorang penyamun, penyangak, pembunuh bersiri yang sangat-sangat berkuasa di dunia ini panik dan sakit jantung sebab saya Jufazli Syekh Ahmad berjaya selamatkan diri saya daripada tragedi konspirasi politik penculikan dan pembunuhan di tengah-tengah Kuala Lumpur. Ini bukan kali pertama Atuk menculik dan membunuh saya. Tetapi itulah perbezaan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasa Atuk yang mempunyai kabel iblis, kabel syaitan, kabel dajjal di seluruh dunia. Allah Subhanahu Wa Taala masih mahukan saya hidup dan selamatkan saya dengan satu keajaiban yang sangat-sangat ajaib sampai Atuk dan orang-orang Atuk tak sangka. Saya bernasib baik. I'm very lucky. Saya masih hidup bebas, gagal dibunuh dalam satu konspirasi penculikan politik
yang paling dahsyat dalam sejarah politik dunia. Saya akan terus bongkarkan kejahatan dan kezaliman anda, Atok. Kerana saya kenal setiap wajah-wajah penculik dan pembunuh upahan yang anda utuskan untuk membunuh, memerangkap dan menghancurkan saya yang tidak ada jenayah. Atok, kenapa Atok beria sangat nak culik saya, nak bunuh saya ni? Tak tahan? Lubang telinga Atok berdarah beranak. Saya tanya pasal skandal rompakan anak beranak Atok lebih 2 bilion ringgit itu. Atok marah dan mengamuk. Saya bocorkan rahsia. Atok bakal ditangkap dan dipenjarakan oleh SPRM. Atok koyak mental. Saya menyokong kerajaan agung kerajaan Anwar di Putrajaya. Kesian saya tengok Atok ni. Setelah Atok Muhyiddin Hadi Bawang, Parti Perikatan, Parti Lebay, Parti Anak Beranak Penyamun Atok gagal memerangkap saya dalam percaturan real politik Malaysia. Sampai tahap macam ni Atok marah mengamuk sakit hati dengan saya. Atok bayar pembunuh upahan, penculik upahan untuk memerangkap saya 3 hari lalu dalam satu bangunan yang mana hanya saya seorang dikurung dalam bangunan itu. Genap 14 hari 4 malam. Atok masuk gua tak boleh jawab skandal rompakan lebih 2 bilion ringgit yang didedahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar dalam Mahkamah Malaysia. Apabila saya ketuk kepala Atok pasal skandal rompakan ini, makin meletuplah perang percaturan kuasa Malaysia bagi tahun 2023. Atok malu. Saya arahkan Atok untuk bayar balik duit-duit rompakan yang Atok curi dari Petronas 2 bilion ringgit. Projek orang Melayu yang Atok curi bersama anak beranak Atok lebih 200 juta ringgit. Atok malu benda ni kantoi. Atok marah sampai Atok culik dan bunuh saya. Tetapi sial, cukup sial. Rancangan ini gagal, Atok. Muhyiddin Hadi Bawang. Apa semua ni? Ini tanda-tanda permulaan politik deep state. Atok nak gulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung dari pintu belakang. Semua rahsia Atok saya tahu. Dan saya nak bagi tahu dengan Atok. Seperti mana saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mudah terperangkap dengan konspirasi fitnah liwat 2019 yang cuba dicatur oleh Atok, oleh Muhyiddin, oleh kabel-kabel kuasa besar di belakang Atok. Ini kali tahun 2023. Saya kesian tengok Atok. Bagi Atok, kalau Atok culik dan bunuh saya, Anwar boleh tumbang bulan Ogos ini. Sekarang saya masih hidup ni. Macam mana Atok nak tumbangkan Anwar pada bulan Ogos? Kalau saya kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia, kekal menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Ini kelemahan Atok. Atok sakit jantung, koyak mental, koyak rabak. Sebab barang ini, saya menyokong Anwar Ibrahim, saya menyokong Kerajaan Perpaduan UMNO Pakatan Harapan di Putrajaya. Atok bunuh saya, nak culik saya 3 hari lalu.
Sebab saya tidak menyerang Yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu. Sebab saya menjilat, memuji dan menyokong Kerajaan Agung, Kerajaan Raja-Raja Melayu dalam Malaysia. Atok kalau dah kalah tu kalah lah. Seluruh dunia tahu Atok kalah di tangan Jufazli Syih Ahmad di sebalik tabir percaturan real politik dunia ini. Kuasa-kuasa besar di belakang Atok juga tahu. Semua rancangan penculikan politik ini sudah gagal sejak tahun 2019 sehingga tahun 2023. Kenapa Atok gagal menculik saya 3 hari lalu? Kenapa barang ini kantoi? Mari saya bagi tahu satu rahsia. Pertama, seorang penculik upahan yang Atok bayar tu, orang asing tu, dia bagi tahu saya perlu selamatkan diri saya sebelum saya mati. Nasib baik Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati seorang penculik, orang asing, pak cik makcik Otok Arung, dibayar, diupah untuk culik saya dalam satu tempat. Kedua, pada malam Atok menculik saya tu, saya dapat menghidu dan mengesan ada satu lagi kumpulan penculik upahan Atok yang sedang menunggu di tingkat paling bawah bangunan. Saya disembunyikan, dikurung di tingkat paling atas. Pintu depan tempat bilik saya dikurung dikunci dari luar. Diletakkan papan supaya pintu tu tak terbuka. Pintu belakang, 2 orang penculik upahan yang dibayar oleh Atok, oleh geng-geng iblis Atok ini, tolong saya dan selamatkan saya. Mereka kata, kunci pintu depan, jangan biarkan terbuka. Saya bersyukur kehadrat Allah. Penculik-penculik upahan itu tahu saya adalah orang baik. Dan ketiga-tiga penculik upahan itu tak sanggup bunuh saya dalam bangunan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, pak cik makcik Otok Arung. Semua rahsia Atok kantoi kerana orang asing yang diupah oleh Atok ketiga-tiganya di saat-saat akhir turn the table. Mereka selamatkan saya daripada satu kumpulan penculik lagi yang menunggu dekat tingkat bawah. Yang mahu mengkambing hitamkan saya dan mahu memerangkap saya dalam percaturan kuasa Malaysia ini. Berjam-jam Atok kurung saya dalam bangunan itu.
Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menyelamatkan saya dalam keadaan atuk mahu membunuh saya. Pintu hadapan, papan yang dipaku untuk memastikan pintu itu tidak boleh dibuka, saya hanya menggunakan satu tendangan kaki sahaja untuk lari daripada bangunan atuk yang menculik saya tempat saya dikurung. Dan ini adalah kebenaran yang sangat-sangat seram dan mengerikan, bakal menggoncang percaturan kuasa dunia kerana Jufazli Syahmat masih hidup atuk. Malulah atuk bersama konco-konco penculiknya yang gagal menculik saya di akhir cerita konspirasi politik yang cukup-cukup menjijikkan dan meloyakan ini. I'm very proud as new generation, as a new kingmaker of politics and power dalam Malaysia. Saya menjadi mimpi ngeri kepada kehidupan atuk sampai atuk tak tenang hidupnya hari ini bersama orang-orangnya. Atuk tak boleh tidur malam bersama konco-konco atuk sebab saya masih hidup bebas. Atuk gagal perangkap saya, atuk gagal bunuh saya, atuk gagal dalam konspirasi politik depan mata Jufazli Syahmat. Saya tak sangka atuk dengan konco-konco atuk berperangai seperti iblis, syaitan dan dajjal. Maha zalim, maha diktator, menzalimi kehidupan saya tiap-tiap tahun, culik saya hanya kerana saya berjaya menyelamatkan negara Malaysia, menyelamatkan 32 juta rakyat daripada terus dihancurkan dan diperbodohkan, dirompak oleh atuk dan 7 keturunan anak beranak penyamun atuk. Selepas saya berjaya keluar daripada bangunan tersebut, saya terus turun menaiki lift. Saya keluar, ada satu van menunggu di sebelah bangunan. Penculik-penculik atuk terkejut. Saya berjaya melarikan diri. Saya berjaya menyelamatkan diri. Sampai van yang tak ada logo untuk menculik saya itu melihat saya berjalan ke arah satu tempat yang selamat. Ya. Sehingga jam 3 pagi, atuk dan penculik-penculik upahannya untuk kumpulan kedua buat follow up, mahu menculik saya lagi. Tak puas hati, sudah gagal dekat atas bangunan tengah-tengah Kuala Lumpur, tingkat paling atas. Saya berjaya keluar daripada pintu itu, daripada bilik kurungan itu. Saya sangat terkejut. Sehingga jam 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, atuk spy saya di tempat saya minum, tempat saya makan selepas saya habis diculik. Akhirnya saya tak sangka saya selamat. Malam itu memang sepatutnya saya sudah mati. Saya sudah diculik, saya sudah dibunuh oleh atuk dan konco-konconya. Untuk makluman atuk,
Saya pun tak tahu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melindungi saya daripada semua kejahatan-kejahatan Atok ni, kezaliman Atok dekat dunia ni. Sampai Atok hilang jawatan Perdana Menteri, sampai Atok hancur, pupus dengan sangat-sangat hina di bumi Allah ini. Atok dan orang-orang Atok perlu bincang, perlu buat mesyuarat sekarang. Kenapa Jufazli Syah Ahmad berjalan bersendirian di tengah-tengah Kuala Lumpur, sudah berjaya diculik, lawan 100 orang penculik, tambah 3 lagi orang asing penculik upahan, pembunuh upahan. Atok gagal bunuh saya sehingga hari ini. Ini perlu dibincangkan dan Atok perlu buat mesyuarat dengan kuasa-kuasa besar dalam Malaysia dan seluruh dunia. Pakcik makcik Oto Arum, anda semua menjadi saksi. Saya bersendirian, saya tidak ada bodyguard. Saya suka berjalan tanpa ada bodyguard. Walaupun adik-beradik saya nak jadi bodyguard saya cakap tak payah. Ada Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat yang melindungi saya. Atas keyakinan akidah ini, saya sangat-sangat bersyukur, saya sangat-sangat gembira. Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan kepada saya. Allah yang jaga saya, pakcik makcik Oto Arum. Seratus orang pemimpin maha zalim, maha diktator, maha penyamun bergabung bersama anjing-anjing politik kurap mereka, mahu menculik, membunuh saya, mahu mengkambing hitamkan saya dan memerangkap saya dalam satu konspirasi politik untuk menculik dan membunuh saya ini. Ketahuilah rancangan ini berlaku sejak 1 bulan lalu. Setiap hari mereka berusaha untuk menculik saya sejak 1 bulan lalu. Dan ending dia ini atas nama Allah yang maha kuasa lagi maha hebat. Saya ingin mengisytiharkan kepada pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia maupun dalam Malaysia. Anak muda miskin ini yang tak ada duit sangat ditakuti oleh Atok, oleh Tun, oleh penyamun-penyangak geng kaki sakau Atok ini. Muhyiddin Hadi Bawang, Hamzah LGBT, parti lebay, parti Perikatan Perompak 600 bilion ringgit ini, saya ingin katakan sangat-sangat bahaya. Saya Jufazli Syah Ahmad masih hidup dalam percaturan kuasa dunia. So, adakah Atok, Muhyiddin Hadi Bawang, parti Perikatan sudah bersedia? Untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dihancurkan oleh rakyat pada pilihan raya negeri kali ini? Wallahi wabillahi watallahi, apabila saya berjaya menyelamatkan diri daripada konspirasi politik penculikan dan pembunuhan yang sangat-sangat jijik ini, Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung tidak dapat ditumbangkan oleh Atok pada bulan Ogos 2023 daripada pintu belakang Istana dan Putrajaya. Checkmate. Masuk perangkap 100 kali, Atok dan anjing-anjing politik kurapnya yang tak boleh tidur malam, hidup tak tenang sebab Jufazli Syah Ahmad gagal diculik dan dibunuh di tengah-tengah Kuala Lumpur untuk tahun 2023. Atok, saya tidak mahu ikut cakap Atok. Atok bukan tuan saya. Walaupun Atok nak bagi $1 trilion sekalipun,
saya tetap pilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan saya. Saya akan terus berjuang mati-matian untuk selamatkan 32 juta rakyat dan kedaulatan negara Persekutuan Malaysia ini daripada dihancurkan, dirompak dan dilelong oleh Atok bagi tahun 2023. Atok, inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jufazli Syekh Ahmad, anak muda yang paling hang takuti, masih hidup. Gagal hang culik, gagal hang bunuh, gagal hang kambing hitamkan dalam konspirasi politik yang sangat-sangat menjijikkan. Sekian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atok, jangan lupa ya, pulangkan balik duit-duit yang Atok rompak daripada Petronas bersama anak beranak Atok tu, 2 bilion ringgit. Bayar balik projek-projek Melayu yang Atok rompak semuanya. Ratusan jutaan ringgit, trilion ringgit kepada orang Melayu hari ini. Atok, ingat ya. Kalau saya ni masih hidup, maksudnya ia akan terus hancur dan mati mengejut adalah Atok Penyamun, anak beranak Atok Penyamun dan anak-anak murid penyamun Atok lah. Muhyiddin, Nadi Bawang, Hamzah LGBT. So, penjara Kajang, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu ya Atok. Penjara neraka Jahanam Allah pun kirim salam rindu. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama Suara Sakti Keramat Rakyat, untuk kesekian kalinya, Jufazli Syekh Ahmad menang besar, menghancurkan konspirasi politik Tun bersama anjing-anjing politik kurapnya yang meroyan jadi orang gila koyak mental, tak dapat tidur malam sebab saya masih hidup dan survive daripada tragedi penculikan dan pembunuhan yang cukup maha zalim, maha diktator, yang mana dalangnya adalah Atok. Checkmate. Masuk perangkap 100 kali. Penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang, pembunuh bersiri bernama Atok, yang gagal dan terus gagal untuk menghancurkan dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Sekian. Terima kasih.